Assalamualaikum Puan Siti Azura. Kumpulan kami memilih tajuk budaya Jordan dan dimensi budaya Hofstede, masculinity. Saya Bidayah, ID student 268739 akan menerangkan pengenalan. Yang pertama, definisi budaya dan apa yang dimaksudkan dengan budaya terbuka kepada perdebatan dan perbezaan tafsiran. Budaya adalah alam semesta yang kompleks termasuk pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adat resam dan apa-apa keupayaan dan tabiat yang boleh diperolehi oleh ahli masyarakat. Budaya boleh dipelajari dan dikongsi, adalah warisan sosial dan pengawal selia kehidupan, terus berkembang dan berubah dan setiap bidang kehidupan manusia berkait dengannya. Ringkasnya, budaya adalah jumlah semua khazanah yang dicipta oleh manusia dan istilah generik untuk semua kehidupan yang ditunjukkan oleh masyarakat. Budaya boleh difahami sebagai sistem simbol dan makna yang bahkan penciptanya bertanding, yang tidak mempunyai sempadan tetap, yang sentiasa berubah-ubah dan yang berinteraksi dan bersaing antara satu sama lain. Ia adalah konstruk kompleks yang boleh dikaji pada tahap yang berbeza, organisasi, serantau dan kebangsaan. Yang kedua, konsep budaya boleh membantu memahami teka-teki kepelbagaian manusia yang begitu dominan dalam perbincangan umum hari ini tentang masyarakat pelbagai budaya. Penyelidik pemasaran dan perniagaan sebaliknya melihat budaya negara lebih sebagai proses dinamik yang mempengaruhi pelbagai tingkah laku, terutamanya yang berkaitan dengan pembelian dan penggunaan. Trendis 1994 menggambarkan bahawa budaya tidak boleh dipisahkan daripada individu. Ia bukanlah satu sistem nilai abstrak yang wujud secara bebas daripada individu. Budaya juga tidak boleh dipisahkan daripada konteks sejarahnya. Budaya bagi masyarakat ialah ingatan bagi seseorang individu. Ia termasuk perkara yang telah berjaya pada masa lalu, berkongsi kepercayaan, sikap, norma, peranan dalam nilai yang terdapat dalam kalangan penutur bahasa tertentu yang hidup dalam tempoh sejarah yang sama di wilayah geografi tertentu. Unsur-unsur budaya subjektif yang dikongsi ini biasanya dipindahkan dari generasi ke generasi. Oleh itu, bahasa, masa dan tempat membantu menentukan budaya. Yang ketiga, sistem budaya boleh di satu pihak dianggap produk tindakan dan di pihak yang lain unsur bersyarat tindakan masa depan. Klukon 1969 mendakwa bahawa teras penting budaya terdiri daripada corak tersurat dan tersirat. Tingkah laku yang diperoleh dan dihantar melalui simbol membentuk pencapaian tersendiri ke kumpulan manusia, termasuk penjelmaan mereka dalam artifak, idea tradisional iaitu terbitan sejarah, dan terutamanya nilai-nilai yang dilampirkan. Yang keempat, Hofstede 1979 mencadangkan dua aspek nilai yang mesti dibezakan. Yang pertama, nilai sebagai prinsip panduan dalam kehidupan, dan kedua, nilai sebagai keutamaan untuk satu cara tingkah laku terhadap yang lain. Perbezaan itu merujuk kepada apa yang diingini dan diingini, atau apa yang orang fikir patut diingini dan apa yang diingini orang. Bagaimana orang berfikir dunia sepatutnya berbanding apa yang orang mahukan untuk diri mereka sendiri. Satu lagi bahagian penting yang membentuk budaya ialah sikap. Sama pentingnya adalah sikap yang menyatakan nilai yang mendorong seseorang untuk bertindak atau bertindak balas dengan cara tertentu terhadap sesuatu. Nilai merujuk kepada satu kepercayaan daripada jenis yang sangat khusus berbanding dengan sikap yang merujuk kepada organisasi beberapa kepercayaan di sekeliling objek atau situasi tertentu. Tambahan pula, sikap meletakkan orang ke dalam kerangka fikiran suka atau tidak suka sesuatu, bergerak ke arah atau menjauhinya. Salam sejahtera, saya Kokilawani anak perempuan Sanggaran, nombor matrik 268386, ingin menerangkan tentang dimensi budaya Hofstede. Dimensi budaya Hofstede. Terdapat 4 dimensi budaya yang dikenal pasti oleh Hofstede. Yang pertamanya adalah jarak kuasa, yang kedua individualism, yang ketiga masculinity, dan yang keempat adalah mengelakkan ketidakpastian. Jarak kuasa. Jarak kuasa merupakan tahap di mana ahli masyarakat mengharapkan kuasa untuk dikongsi secara tidak sama rata. Budaya yang mempunyai jarak kuasa yang tinggi
mengharapkan mereka yang mempunyai kuasa dan akan dilayan secara berbeza daripada mereka yang tidak mempunyai kuasa. Manakala dalam budaya jarak kuasa rendah, perbezaan kuasa tidak dijangka dan tidak diingini. Seterusnya, individualism. Individualism adalah ukuran kepentingan individu berbanding kumpulan dari segi tumpuan masyarakat. Budaya individualistik mengharapkan ahli masyarakat untuk menjaga diri mereka sendiri dengan meletakkan kepentingan pada hak dan tanggungjawab orang ramai. Seterusnya, dimensi budaya masculinity. Masculinity adalah sejauh mana orang menghargai persaingan, ketegasan dan pemerolehan barang material. Ia boleh dikatakan berbeza dengan kewanitaan yang menghargai asuhan, perhubungan dan keprihatinan terhadap orang lain. Dimensi budaya seterusnya adalah pengelakan ketidakpastian. Pengelakan ketidakpastian pada asasnya adalah ukuran toleransi kolektif budaya terhadap kekaburan. Dalam budaya mengelakkan ketidakpastian yang tinggi, orang ramai menetapkan peraturan untuk mengurangkan ketidaktentuan masa depan. Mereka berasa lebih selesa untuk mempunyai sedikit jaminan tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan, manakala dalam ketidakpastian rendah, budaya berubah dan kekaburan tidak dianggap sebagai ancaman. Dimensi kelima iaitu orientasi jangka panjang mencerminkan sejauh mana masyarakat menggalakkan dan memberi ganjaran kepada tingkah laku berorientasikan masa depan seperti merancang, menangguhkan kepuasan dan melabur pada masa hadapan. Walaupun orientasi jangka panjang yang tinggi boleh didapati dalam budaya Confucian, mereka juga boleh ditemui di bahagian lain di dunia. Penyelidikan lanjut ke dalam nilai budaya menemui dimensi lain yang disebut sebagai indulgensi atau pengekalan. Dimensi ini mengukur sejauh mana masyarakat membenarkan atau menekan ekspresi keinginan manusia. Oleh itu, kajian hanya tertumpu pada 5 dimensi model Hofstede yang lebih mantap. Sekian, terima kasih dan saya serahkan kepada ahli kumpulan seterusnya. Salam sejahtera. Nama saya Renuka, anak perempuan Muniandi. 268628 akan membentangkan mengenai dimensi budaya Hofstede di Jordan. Jordan adalah negara yang berada di tengah-tengah Timur Tengah. Kedudukan Jordan dalam Indeks Jurang Jantina Global 2018 adalah ke-138 daripada 149 negara. Menurut Hofstede, Jordan mempunyai ciri-ciri masculinity yang tinggi sama seperti negara-negara Arab yang lain. Ciri-ciri masculinity boleh dilihat dalam pelbagai perkara. Pertamanya, keganasan terhadap wanita. Walaupun ramai lelaki tidak bersetuju dengan keganasan terhadap wanita, kebanyakan daripada mereka bersetuju bahawa seorang wanita biasanya layak menerima hukuman daripada keluarganya untuk melindungi kehormatannya. Kuasa membuat keputusan dalam kehidupan seksual masih dianggap milik lelaki. Nilai masculinity juga mempengaruhi cara lelaki menghadapi kemarahan dan kekecewaan serta bagaimana mereka meluahkan perasaan. Apabila timbul masalah, contohnya pengangguran atau penyakit, lelaki khawatir untuk mendapatkan bantuan daripada wanita. Selain itu, pandangan lelaki terhadap peranan gender juga agak konservatif. Kebanyakan lelaki berpendapat tugas wanita yang paling penting ialah menjaga rumah tangga dan kata putus tentang keputusan rumah tangga milik lelaki. Kepercayaan stereotip dalam masyarakat Jordan mempengaruhi pendapat tentang pendidikan, pekerjaan dan kehidupan bebas. Kebanyakan lelaki bersetuju bahawa
Jika sumber kekurangan adalah lebih penting untuk mendidik anak lelaki daripada anak perempuan. Hanya segelintir lelaki Jordan sahaja yang menerima idea wanita yang belum berkahwin tinggal bersendirian. Tambahan pula, tidak ramai lelaki di Jordan menerima bahawa seorang wanita sepatutnya mempunyai hak yang sama untuk bekerja di luar rumah seperti suaminya. Kedua-dua lelaki dan wanita di Jordan mengaitkan masculinity dengan kekuatan, tanggungjawab dan kehormatan. Agama juga penting kepada beberapa lelaki dan wanita dalam menentukan apa yang menjadikan lelaki sebenar. Islam disifatkan sebagai agama persamaan dan mengatakan bahawa lelaki yang soleh, yang benar-benar takut kepada Tuhan, tidak akan menganiayai wanita, dan perkara yang sama berlaku kepada wanita, tetapi lebih banyak penekanan kepada lelaki dalam hal itu. Apabila bercakap mengenai tanggungjawab kewangan terhadap rumah tangga, hampir semua wanita dan lelaki bersetuju bahawa tanggungjawab kewangan terletak pada suami. Tetapi, ada yang mengatakan bahawa tanggungjawab itu dikongsi hanya apabila suami tidak dapat menyediakan sepenuhnya. Nilai masculinity di Jordan juga mempengaruhi kekerasan lelaki, di mana mengikut jangkaan ini, seorang lelaki dikatakan tidak sepatutnya menangis, dia tidak sepatutnya sensitif atau terdedah. Lebih-lebih lagi, seorang lelaki tidak sepatutnya bercakap tentang perasaannya atau bertindak secara feminin. Seorang lelaki harus sentiasa serius dan berpengetahuan. Dia harus menjadi penyedia, dan jangkaan itu juga diteruskan dari generasi ke generasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Edi Azran bin Muhammad Hanafi 268332. Kita terus kepada kesimpulan. Walaupun pendekatan baru ke arah kesaksamaan gender perlahan-lahan muncul, patriarki masih dominan dalam kehidupan awam dan peribadi. Secara umumnya, kedua-dua lelaki dan wanita memegang sikap tidak saksama tentang hak dan tanggungjawab wanita. Walau bagaimanapun, wanita kelihatan lebih sedar tentang kepentingan mengubah dinamik sosial, perundangan dan undang-undang untuk menjamin pemerkasaan dan kesaksamaan wanita. Manakala lelaki lebih tahan tahap perubahan tersebut. Data menunjukkan bahawa umur responden lelaki dan tahap pendidikan mereka tidak banyak mempengaruhi cara mereka melihat wanita. Pembahagian tradisional peranan jantina yang menjadi ciri masyarakat Jordan masih dianggap sesuai oleh ramai lelaki. Sikap yang lebih positif terhadap hak undang-undang wanita seperti sokongan untuk menyerahkan kewarganegaraan ibu kepada anak-anak. Pendekatan yang lebih konservatif berlaku mengenai perundangan baru mengenai perkara yang ditangani dalam syariah, seperti membenarkan wanita mempunyai hak warisan yang sama seperti lelaki. Kita bagi contoh dekat negara kita ni, macam kita lelaki, kalau harta pusaka tu 2 bahagian dan wanita 1 bahagian, tetapi dalam yang berlaku dalam syariah di Jordan, dia nak samakan, seperti wanita 1 bahagian, lelaki pun 1 bahagian. Kalau wanita 2 bahagian, lelaki pun 2 bahagian. Okey, nampaknya terdapat peralihan sikap positif terhadap peranan wanita dalam ruang awam dan kedudukan kepimpinan. Walau bagaimanapun, tanggungjawab dan kewajipan utama wanita masih dilihat sebagai berada di ruang peribadi, di rumah atau sebagai penjaga. Senang kata suri rumah. Manakala peranan lelaki difahamkan berada di ruang awam, walaupun trend positif baru ini, lelaki nampaknya menentang pemerkasaan wanita dan penyertaan sama rata dalam banyak bidang kehidupan. Lelaki juga masih mengawal pergerakan wanita akses kepada pekerjaan dan ke atas membuat keputusan berkaitan perkahwinan. Dinamik jantina dalam rumah tangga kekal berada berdasarkan pembahagian yang tidak sama jantina antara lelaki dan wanita.
Generasi baru lelaki dan wanita di Jordan memahami peranan mereka dalam keluarga dan masyarakat mengikut pengalaman zaman kanak-kanak mereka, dan cara pembahagian jantina atau pemerkasaan diamalkan dalam keluarga dan komuniti mereka. Malah dalam kalangan responden lelaki yang lebih muda, majoriti lebih menyukai pembahagian peranan tradisional berdasarkan penglibatan wanita yang hampir eksklusif dalam tugas rumah tangga. Selalunya apabila lelaki melakukan kerja rumah, mereka juga cenderung untuk menyembunyikannya. Mungkin kerana takut ia boleh mengancam personaliti maskulin mereka. Lelaki mengambil berat tentang keibubapaan, melibatkan diri mereka pada tahap yang berbeza-beza dalam kelahiran anak-anak mereka dan mengambil bahagian dalam didikan emosi anak-anak mereka. Bapa juga secara meluas menyatakan bahawa mereka ingin mempunyai lebih banyak masa bersama anak-anak. Walau bagaimanapun, lelaki tidak secara konsisten terlibat dalam apa-apa tugas penjagaan yang lebih praktikal, menyerahkan tanggungjawab tersebut kepada ibu. Contoh macam jaga anak-anak jaga anak-anak di rumah ni lebih kepada ibu. Bapa lebih kepada tugas luar seperti mencari nafkah. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.